Salam sejahtera. Nama saya Dr. Irma Wani Othman daripada Universiti Malaysia Sabah. Saya akan membentangkan kertas kerja bertajuk Merungkai Kecelaruan Identiti Gender antara kebebasan hak asasi individu dan dilema kepimpinan generasi muda. Baiklah, izinkan saya memulakan mukadimah pembentangan dengan memberikan gambaran umum kajian ini. Kajian ini menerokai isu kecelaruan identiti gender, iaitu lebih dikenali sebagai gender identity disorder atau gender dysphoria, di mana terma ini merujuk kepada golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender atau singkatan LGBT. Merujuk kepada slide yang dipaparkan, konteks perbincangan memfokalkan isu antara kebebasan hak asasi individu LGBT dan dilema generasi muda di mana belia seringkali dianggap sebagai tunggak kepimpinan bangsa negara kita. Perspektif perbincangan ini menggarap objektif serampang dua mata, iaitu pertama, mengenal pasti faktor penyumbang kepada kecelaruan identiti gender individu yang mengamalkan gaya hidup LGBT dan kedua, menilai kebebasan hak asasi individu. Berhubung pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan isu LGBT. Manakala pendekatan kualitatif yang digunakan mengutilasi kaedah analisis kandungan data sekunder, iaitu hasil perolehan penelitian, jurnal, laporan, buku, dan sumber berita dalam talian. Sementara itu, perdebatan tertumpu 5 isu kontemporari LGBT, iaitu isu pertama, konflik diri dan kecenderungan orientasi seksual berbanding jantina biologi. Isu kedua, kepincangan sistem sokongan keluarga dan penglibatan pihak signifikan. Isu ketiga, lingkungan pengaruh pergaulan rakan sebaya dan sejenis. Isu keempat, disorientasi pengalaman hidup dan kesejahteraan kesihatan mental dan fizikal. Dan akhir sekali, isu kelima, kurang penghayatan agama dan pemesongan pegangan hidup. Perbincangan ini mempunyai relevansi dengan Akta Kesalahan Jenayah Syariah, Wilayah-Wilayah Persekutuan, tahun 1997, Perlembagaan Persekutuan, Akta 355, Akta Mahkamah Syariah. Bidang Kuasa Jenayah, tahun 1965, Kanun Keseksaan, Akta 574, Akta Hiburan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Akta Komunikasi dan Multimedia, 1988, iaitu Akta 588. Semua akta yang disebutkan di atas turut dikaitkan dengan isu perundangan kesalahan pelaku LGBT. Baiklah, secara ringkasnya, fenomena LGBT ditakrifkan sebagai suatu amalan penyimpangan seks ala zaman kemodenan yang semakin meresahkan dunia, terutama apabila generasi muda terjebak secara berleluasa akibat akses mudah aplikasi pornografi yang berada di hujung jari. Menurut Suhi, Audria dan Colin, inisialisme LGBT merupakan varian umum yang digunakan semenjak 1990-an berfungsi sebagai istilah payung seksualiti dan identiti sama ada merujuk lesbian, iaitu wanita homoseksual, gay, lelaki homoseksual, biseksual, iaitu ketertarikan seksual lebih dari satu gender, dan transseksual, iaitu konflik identiti gender, sama ada heteroseksual, homoseksual, dan biseksual. Kehadiran ketara golongan LGBT di Malaysia sekitar 1980-an mendapat kecaman, terutama dari masyarakat Islam yang merasa sangat tercabar dengan komuniti berkenaan apabila mereka tanpa segan silu mempamerkan pada umum jalan kehidupan yang jauh terpesong dengan menukar fitrah diri asal, apatah lagi menyimpang dari tuntutan agama dan melanggari peruntukan perundangan negara. Rentetan dari itu, pada 13 Disember 1989, secara tegasnya, Persidangan Majlis Raja-Raja mengeluarkan fatwa mengesahkan perlakuan LGBT sebagai suatu perbuatan haram bagi orang-orang Islam
yang bersabit, hukuman kesalahan seperti mana yang terkandung dalam Akta 574, Kanun Keseksaan. Ini membawa kepada penguatkuasaan peraturan ketat dengan memberikan elemen pengukuhan safeguard polisi yang tidak membenarkan permohonan pertukaran jantina pada kad pengenalan seperti sebelumnya. Berdasarkan statistik, pelakuan pelanggaran tabii Islam dengan gaya hidup LGBT yang semakin berleluasa telah menjadi masalah moral semakin kompleks, lantas menyaksikan salah laku jenayah syariah, iaitu hasil pembenterasan pegawai penguatkuasa agama di seluruh Malaysia menjadi kritikal dan mencanak naik saban tahun. Lebih membimbangkan apabila secara perbandingan dengan senario 30 tahun dahulu, menyaksikan suatu ketika dahulu, bilangan LGBT hanya seramai 1,988 orang. Pada ketika itu, kumpulan transgender seramai 10,000 orang di seluruh Malaysia. Yang membimbangkan bermula dari tiada rekod jenayah liwat di Malaysia. Namun pada 2011, negara kita mencatat seramai 173,000 orang pada tahun 2017. Manakala pada tahun 2018, 310,000 orang di mana pelaku tersebut telah dicatatkan oleh JAKIM sebagai pelaku musahakah. Usul golongan LGBT adalah berjuang untuk memansuhkan Seksyen 377A hingga di Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu akta yang bersabit pengharaman liwat dan seks songsang luar tabii di mana mereka bertindak di atas rasional hak kebebasan, hak privasi dan hak pendaftaran identiti gender. Hak kebebasan dikaitkan dengan bahagian 2, iaitu kebebasan asasi, walaupun isu yang diperjuangkan tidak memberikan jaminan pembelaan diri bagi golongan LGBT di Malaysia. Mereka merujuk kepada Fasal 1, Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan, iaitu peruntukan perundangan yang mengangkat Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Dan dalam masa yang sama masih meletakkan agama bebas untuk dianuti dan diamalkan secara aman damai. Walaupun bahagian 2, Perkara 5, Subsection 1, Perkara 8, Subsection 2, Perkara 9, Subsection 2, Perkara 10, Subsection 1, A dan B, Perlembagaan Persekutuan memberikan peruntukan kepada rakyat Malaysia terhadap kebebasan asasi. Namun, Perlembagaan Persekutuan menetapkan segala perbuatan atau keadaan yang dilakukan oleh individu Islam akan merujuk kepada mana-mana undang-undang berkaitan dengan syariat Islam. Justru itu, dalam isu pemberian hak kebebasan diri di atas amalan seks luar tabii, hak asasi terhadap kedudukan mereka dalam Perlembagaan Persekutuan tidak dapat terpakai. Isu pertama yang dikaitkan dengan LGBT adalah konflik kekeliruan identiti diri dan kecenderungan orientasi seksual berbanding jantina biologi yang membincangkan takrifan kecelaruan identiti gender atau gender identity disorders atau lebih dikenali sebagai GID sebenarnya merujuk kepada ketidakselesaan berterusan individu berhubung jantina biologi dan kemahuan untuk menukar rupa bentuk fizikal diri bertentangan dengan fitrah asal kelahiran lantas membawa kepada impak. Amalan hidup songsang kajian mendapati cara untuk mengatasi self-insecurity ke atas kecelaruan identiti diri, maka pelepasan rasa tidak puas hati di atas anugerah semula jadi diri, lantas golongan LGBT difokuskan kepada bahagian fizikal yang bukan seksual seperti pembedahan ke atas muka, hidung, kening, buah dada, bahu, tangan dan kaki. Statistik membuktikan kenaikan pengambilan pelbagai pil hormon atau melakukan pembedahan kosmetik bagi mengubah rupa diri secara fizikal bertukar menjadi feminin dikenali maknyah atau maskulin dikenali pengkid yang bertentangan dengan jantina asal. Hasil kajian ini mengenal pasti
golongan masyarakat paling terkesan adalah datangnya dari kategori remaja yang masih lagi keliru dengan identiti diri ditambah lagi persepsi dan stigma masyarakat berhubung budaya songsang. Komuniti LGBT. Terdapat juga insiden mengaitkan remaja yang terjebak dalam keterpinggiran, iaitu sifat tidak yakin diri self-insecurity yang membawa kepada penyembunyian ciri-ciri jantina asal dari pengetahuan umum. Isu seterusnya membincangkan orientasi seksual digambarkan sebagai wujud perasaan dalam diri yang mendorong individu melakukan hubungan seksual dengan individu lain berdasarkan kecenderungan naluri, sama ada berdasarkan gender yang serupa dengan diri maupun bertentangan dengan fitrah kejadiannya. Perasaan homoseksual dalam dirinya akibat pembentukan orientasi seksual yang berbeza daripada jantina biologi. Kebanyakannya adalah terdedah dan didorong oleh persekitaran, cara masing-masing dibesarkan. Orientasi seksual merupakan salah satu penyumbang utama faktor psikologi mempengaruhi penglibatan remaja ke dalam budaya tidak bermoral LGBT. Hasil kajian mendapati malangnya impak negatif ini bukan sahaja menghantui kehidupan seksualiti mereka, malahan menjejaskan aura kepimpinan yang ada pada diri, terutama dalam kalangan remaja lelaki. Asuhan yang mengelirukan memberi kesan buruk kepada pembesaran diri sebagai individu, pemimpin bagi masyarakat, dan pelapis barisan masa hadapan negara. Isu kedua adalah kepincangan sistem sokongan keluarga dan masyarakat, di mana sistem sokongan keluarga berpunca dari konflik yang mampu menyumbang kepada gejala LGBT. Pengabaian ibu bapa, terutama hasil dari perceraian ataupun perlakuan tabiat buruk dalam persekitaran rumah tangga, mewujudkan ketidakstabilan emosi dalam diri anak-anak. Perlakuan devian dan delinkuin yang melibatkan tekanan perasaan pada awal usia memangkin masalah kecelaruan identiti dalam kalangan anak-anak yang membesar dari keluarga bermasalah, lantas membawa kepada gejala LGBT sekiranya tidak mendapat pemantauan ibu bapa dari aspek pergaulan tidak sihat sesama rakan sebaya. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 digubal bagi membanteras jenayah seksual kanak-kanak bagi melindungi kebajikan kanak-kanak Malaysia yang lazimnya meliputi penderaan seksual kanak-kanak seperti liwat, rogol, bunuh dan penderaan. Kerajaan mengekang jenayah kanak-kanak dengan meletakkan kesalahan seksual seperti pornografi kanak-kanak, pengantunan kanak-kanak atau child sexual grooming dan kesalahan amang seksual secara fizikal ataupun bukan secara fizikal. Manakala akta berkenaan berkait rapat dengan isu LGBT di mana majoriti kes jenayah seksual kanak-kanak Malaysia dilakukan oleh golongan LGBT. Isu seterusnya membahaskan kepincangan sistem sokongan dari masyarakat sebagai penyumbang kepada peningkatan gejala LGBT. Secara dasarnya, masyarakat memainkan peranan yang penting melandaikan amalan budaya songsang dari menyerap masuk dan menggugat keamanan serta kedaulatan negara. Pendekatan lebih baik mencegah dari merawat patut disematkan di dalam minda dan hati setiap rakyat agar penglibatan segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali dari membersihkan amalan seks luar tabii untuk tidak berakar umbi serta menjadi norma kehidupan gaya baru. Penularan virus HIV semakin membarah dalam kalangan remaja apabila laporan yang dikeluarkan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia memperlihatkan peningkatan bilangan penghidap HIV datangnya dari generasi muda. Statistik sekali lagi memperlihatkan penyumbang terbesar jangkitan HIV datang dari kelompok heteroseksual, iaitu 42%, diikuti dengan kelompok biseksual dan homoseksual sebanyak 36%. Manakala isu seterusnya dikaitkan dengan perubahan zaman, menyaksikan golongan LGBT diiktiraf sebagai influencer dan instafamous
mendapat sokongan dari masyarakat media sosial. Penguatkuasaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta 588, dianggap langkah wajar bagi mengekang penularan segala bentuk penyebaran dan ideologi melalui alatan teknologi kini, iaitu peralatan komunikasi elektronik dari mengundang kepada impak yang buruk kepada masyarakat. Akta 588 ini diperkenalkan bagi menyekat golongan LGBT menyalahgunakan peralatan komunikasi elektronik untuk melakukan promosi perlakuan LGBT. Sementara itu, Seksyen 233 Subseksyen 2A ini pula merupakan peruntukan hukuman yang dikenakan kepada individu secara sedar melanggar perkhidmatan aplikasi berkaitan komunikasi lucah. Sementara itu, transseksualiti, lelaki, berperwatakan lembut, sebagai contoh, Muhammad Sajad Kamaruzaman, atau Sajad, turut dikenali sebagai usahawan LGBT yang menjalani kehidupan mewah hasil dari perniagaan kosmetik. Etika segelintir usahawan LGBT yang menjadikan platform perniagaan bagi meraih perhatian masyarakat media sosial menjadi kontroversi dengan perlakuan kurang wajar yang dibimbangi memberikan pengaruh negatif kepada generasi muda. Usahawan LGBT juga dikecam kerana terlalu berani mempaparkan kisah hidup yang bertentangan dari fitrah asal serta menyalahi hukum agama. Dari lensa perundangan pula, penguatkuasaan Akta Hasutan 1948 adalah undang-undang negara yang digubal bagi menyekat informasi yang berbau fitnah, kontroversi dan menghasut. Akhir sekali, isu majikan berperanan dalam memastikan penularan gaya hidup golongan LGBT tidak menjadi budaya yang memesongkan integriti organisasi. Lambakan pengambilan golongan LGBT dalam sektor pekerjaan yang tertentu seperti perhotelan, pelancongan dan hiburan memberikan gambaran kurang sihat tentang keutuhan reputasi industri dalam mencerminkan negara yang disegani dunia. Mengambil iktibar dari negara jiran seperti Thailand yang mendapat stigma dunia disebabkan oleh sektor pelancongan negara tersebut menggalakkan pelancong datang di atas alasan perniagaan pelacuran, terutamanya perkhidmatan seks dari golongan maknya. Manakala bagi negara barat tidak membataskan larangan perniagaan pelacuran dari kalangan LGBT. Maka ini telah mengundang pelbagai masalah keruntuhan akhlak rakyat negara mereka. Malahan, pengambilan pekerja dari kalangan transgender dijadikan sebagai keperluan bagi membantu pembangunan sosioekonomi negara dan dibuktikan secara statistik apabila ketamadunan negara barat mengalami kemunduran sahsia diri sejagat. Isu ketiga adalah lingkungan pengaruh pergaulan rakan sebaya sejenis, di mana pengaruh rakan sejenis difahami sebagai pengaruh personaliti serupa dari segi minat dan pemikiran. Remaja bersifat sensitif, mudah terpengaruh dan berkeinginan tinggi mencuba perkara baru. Keterlibatan remaja ke lembah LGBT akibat dari pengaruh rakan sebaya boleh bermula dari sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Ini menjelaskan dari segi psikologi, rantaian pengaruh rakan sejenis menyumbang kepada perkembangan peranan jantina seseorang individu. Keterpinggiran dalam usia rapur di mana remaja merasakan adalah lebih mudah untuk berkomunikasi dengan kelompok rakan sebaya yang memahami naluri. Telah menyemarakan perasaan homoseksual untuk melakukan seks luar tabii. Malahan, terdapat segelintir remaja yang mengambil tindakan berani dan drastik menjalani pembedahan transgender atau mengambil pil hormon bagi mengubah fizikal kepada jantina yang dimahukan tanpa mengenepikan risiko kesihatan dengan bantuan rakan sejenis yang lebih berpengalaman. Isu teknologi media sosial pula digunakan sebagai alternatif utama golongan LGBT dalam menyebar luas agenda perjuangan mereka
agar dapat sampai dan diterima oleh masyarakat dalam dan luar negara. Statistik terkini menunjukkan kaum Melayu mengambil peratus jenayah berkaitan media sosial melibatkan isu LGBT. Sementara selebihnya terdiri dari kaum Cina. Media sosial berfungsi besar dalam mempengaruhi pemikiran remaja, terutama melalui pelbagai aplikasi seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang mendedahkan budaya seks songsang, terutama dari negara barat. Seperkara lagi, yang menjadi isu penting adalah peranan pihak sekolah berhubung isu kecelaruan gender dalam kalangan remaja dapat memberi perbezaan ketara terhadap pemantauan gejala sosial LGBT. Perkhidmatan kaunseling sekolah berfungsi menyediakan perkhidmatan nasihat secara berhemah yang mensasarkan penyelesaian secara berperingkat ke atas golongan pelajar yang berkecenderungan dan mempunyai masalah kecelaruan identiti gender. Latihan dan pembangunan kepada para guru berhubung dengan potensi penularan pengaruh amalan kehidupan songsang ini diwajibkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Penggubalan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 digubal bagi menangani jenayah seksual kanak-kanak yang melibatkan kes liwat guru dan 5 pelajar di mana guru berkenaan memaksa pelajar melakukan seks luar tabii. Justru itu, melalui penggubalan akta ini, hukuman yang diberikan kepada pesalah tidak bersifat pilihan di mana pelanggaran undang-undang akan menerima hukuman penjara maksimum 30 tahun termasuk denda serta sebatan minima 6 kali. Isu keempat pula merujuk disorientasi pengalaman hidup, kesejahteraan kesihatan mental fizikal, di mana faktor psikologi dikenali sebagai pendorong kepada keterlibatan generasi muda terjebak dalam kancah amalan seksual luar tabii, di mana orientasi seksual yang berdasarkan trauma dianggap berbahaya kepada keselamatan fizikal dan mental individu berkenaan. Tindak balas emosi berikut dikatakan kesan psikologi, sains minda, dan tingkah laku di bawah pengaruh sedar dan tidak sedar yang mengakibatkan penyakit mental majoriti dari penghidap HIV merupakan mereka yang terlibat dalam kegiatan tidak bermoral, golongan LGBT, dan risiko peningkatan masalah kesihatan dalam kalangan remaja amat membimbangkan umum. Ini kerana secara tidak langsung fenomena tersebut menjejaskan tahap kesihatan penduduk secara keseluruhan yang turut melibatkan kos pembiayaan kesihatan negara. Penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja LGBT turut membawa kepada jenayah peras ugut, buli, rompakan dan pembunuhan di mana membawa keresahan masyarakat serta membabitkan keamanan negara. Kes bunuh diri akibat tekanan sekeliling dan desakan hidup turut berada di tahap membimbangkan. Manakala dikhawatiri penularan penyakit kelamin yang merupakan penyakit tertinggi yang disumbangkan oleh golongan LGBT mencecah 86% dari jumlah pesakit HIV seperti yang didaftarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Akhir sekali, isu yang kelima iaitu kurang penghayatan agama dan pemesongan pegangan hidup merujuk isu musahakah yang merupakan isu perundangan terkini di Malaysia yang mendapat liputan meluas di mana ianya merujuk perhubungan seks antara dua individu wanita. Seksyen 26 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 digubal bagi memperuntukkan hukuman bagi pesalah dengan hukuman penjara tidak lebih daripada 3 tahun, denda wang ringgit tidak melebihi RM5,000 atau sebatan tidak melebihi 6 kali ataupun mana-mana kombinasi hukuman yang telah dimaktubkan. Turut juga dibincangkan adalah Akta 355 iaitu singkatan bagi nama Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 digubal untuk keseragaman bidang kuasa mahkamah bagi
membicarakan kesalahan di bawah hukum syarak serta berkaitan dengan undang-undang negeri. Manakala Akta 335 menyediakan garis panduan berhubung pelanggaran hukum syarak oleh umat Islam dalam 3 seksyen, iaitu Seksyen 1, berhubung pemakaian akta ini di seluruh Malaysia, Seksyen 2, merujuk kesalahan rukun agama Islam, dan Seksyen 3, berkaitan kesalahan di bawah hukum syarak, berkuat kuasa dengan negeri-negeri semenanjung Malaysia. Dalam konteks perbincangan isu LGBT, pindaan Akta 355 tahun 1965 diberikan melalui Perlembagaan Malaysia yang merujuk bidang kuasa sebagai kesalahan jenayah umat Islam, iaitu pertama, membicara dan menghukum dengan hukuman penjara atau denda ke atas orang Islam sahaja, kedua, denda yang tidak melebihi 1,000 sahaja, atau ketiga, 6 bulan penjara atau akhir sekali gabungan kedua-duanya iaitu denda dan penjara. Manakala Kanun Keseksaan Akta 574 mengklasifikasikan kesalahan jenayah seks luar tabi'i dikuatkuasakan mengikut Seksyen 377A, B, C dan D, Akta 574, Seksyen 377B, bersabit penjara maksimum 20 tahun termasuk sebatan ke atas pelaku yang mengerjakan hubungan seks di luar tabi'i secara sukarela. Seterusnya, bagi Seksyen 377C, bersabit dipenjara tidak kurang 5 tahun dan tidak lebih 20 tahun termasuk dikenakan sebatan bagi kesalahan melakukan persetubuhan berlawanan dengan aturan tabi'i tanpa kerelaan. Sekali lagi, kita melakukan penekanan berhubung isu memartabatkan agama dan kontroversi isu LGBT ke Tanah Suci di mana isu kontroversi yang mempalitkan Malaysia apabila insiden usahawan kosmetik Muhammad Sajjad Kamaruzaman memuat turun status dalam media sosial dan video ketika beliau berada di Tanah Suci Kota Mekah dengan mengenakan telekung telah tersebar luas dan mengundang kemarahan masyarakat Islam. Hakikatnya, visa yang diberikan kepada Sajjad apabila beliau mendaftarkan identiti diri sebagai seorang lelaki telah dikeluarkan oleh Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia (PAPUR) secara tidak langsung menafikan semua kenyataan pelaku sebagai seorang wanita. Perbuatan Sajjad berpakaian menyerupai perempuan malahan beribadat di tempat solat jemaah wanita dianggap perbuatan serius dengan niat untuk mempermainkan agama dan mencabar undang-undang Kota Suci Mekah. Malahan, tindakan berkenaan telah menjejaskan reputasi Malaysia dalam dunia Islam apabila Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebimbangan berhubung integriti Malaysia yang melibatkan kelulusan visa ke Tanah Suci. Rentetan itu, insiden tersebut membuka mata umat Islam di Malaysia mengenai kepentingan memartabatkan agama dari dicemari oleh pelanggaran hukum agama tanpa mengira orientasi gaya kehidupan kita. Dalam keterujaan kita mengangkat hak asasi, hak bersuara dan hidup bermaruah telah membuatkan kita semakin alpa tentang tanggungjawab untuk berjihad dan menegakkan kebenaran hak agama. Secara umumnya, intervensi psikospiritual Islam haruslah difahami sebagai ilmu mengenai konsep, kaedah pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendekatan rawatan penyakit jiwa atau kerohanian berlandaskan ajaran Islam mampu menstabilkan diri, jiwa dan roh dengan membimbing golongan LGBT kembali kepada fitrah asal secara mendalami dan menghayati kerohanian agama. Konsep street dakwah merupakan inisiatif proaktif institusi keagamaan mendekati golongan LGBT, terutama mereka yang bergelumang dengan aktiviti pelacuran jalanan dengan menggunakan medium psikoterapis syariah di mana para pendakwah berupaya mendekati mereka dengan penuh berhikmah. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan sokongan padu Angkatan Belia Islam Malaysia
ABIM, dan Majlis Belia Malaysia, MBM, telah mempelopori program Al-Muhayah membantu memulihkan generasi muda LGBT melalui pendekatan agama dan kesihatan mental. Menerusi program ini, bimbingan kaunseling disasarkan kepada belia dalam usaha membantu membawa mereka pulang ke pangkal jalan. Intihannya, penafian golongan LGBT dalam komuniti masyarakat dilaksanakan melalui pengubalan undang-undang demi menyekat perlakuan bertentangan dengan ajaran agama, terutama demi menjaga imej Malaysia yang mendukung Islam sebagai agama rasmi, pembendungan dari penularan gejala seksual luar tabii dari penguatkuasaan perundangan masih diragui. Kelantangan perjuangan golongan LGBT menggunakan hak kebebasan kehidupan bermasyarakat di atas platform hak asasi manusia turut membimbangkan. Kesukaran membendung isu LGBT iaitu impak dari kelangsungan pengiktirafan negara luar di mana masyarakat dunia menganggap tindakan berkenaan sebagai suatu bentuk diskriminasi hak manusia sejagat dan tidak wajar dihukum. Dari konteks kenegaraan, negara seperti Amerika Syarikat, Britain, Taiwan, dan Australia menyela penafian hak golongan LGBT, malahan sanggup membuktikan sokongan mereka dengan meluluskan peruntukan perundangan pengiktirafan hak LGBT sebagai membantah apa yang mereka anggap ketidakadilan sosial. Dalam konteks Malaysia, perkara tersebut mengecewakan memandangkan lebih 40% populasi negara ini adalah belia yang disandarkan sebagai barisan pemimpin hadapan negara bagi membangunkan sosioekonomi dan politik negara. Akhir kata, pemesungan orientasi seks adalah bersifat peribadi. Ia suka dikongsi oleh semua orang, terutama apabila melibatkan stigma umum berhubung etika, agama, dan fitrah semula jadi. Kesan ketara yang dapat dilihat hanyalah apabila individu LGBT mempunyai keyakinan diri untuk menolak tomahan orang sekeliling ataupun berhadapan dengan masalah kritikal seperti masalah kesihatan yang melibatkan nyawa mereka sendiri. Sekian, terima kasih.